wabarakatuh. Nampaknya kita telah pun menjejak ke minggu 4 Januari 2022. Rasa seperti semalam saja kita meraihkan 1 Januari 2022. Seperti biasa, saya akan kupas topik-topik berkenaan fokus Kementerian Kewangan untuk 2022, iaitu perniagaan, rakyat dan ekonomi. Jaringan keselamatan sosial untuk rakyat adalah satu aspek yang sentiasa diberi penekanan oleh MOF. Ke arah itu, pelbagai peruntukan kita telah salurkan kepada Perkeso untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk makluman semua, permohonan bagi 6 program di bawah bajet 2022 yang dilaksanakan oleh Perkeso sudah mula dibuka sejak 1 Januari lalu. Terdapat 6 skim semuanya dan skim-skim ini merangkumi bencana kerja, keilatan, insurans pekerjaan, pekerjaan sendiri, pekerja asing dan pekerja domestik. Sebagai contoh, gig workers macam penghantar makanan serta mereka yang hilang kerja atau sedang mencari pekerjaan boleh terima manfaat. Orang yang sebelum ini tak mencarum kepada Perkeso pun boleh terima manfaat. Jika dilihat secara keseluruhan, Perkeso telah melindungi seramai 7 juta pekerja dan mempunyai 400,000 majikan yang aktif mencarum untuk pelbagai skim. Nak tahu lebih lanjut, boleh layari laman web Perkeso. Bagi sektor perniagaan pula, kita juga ada berita baik. Bermula 3 Februari ini, Bank Negara Malaysia akan membuka permohonan di bawah dana BNM, iaitu Kemudahan Permodalan Semula Perniagaan atau BRF, dan juga Kemudahan Peralihan Rendah Karbon LCTF, dengan masing-masing berjumlah 1 bilion ringgit. LCTF menyokong dan menggalakkan PKS untuk menerapkan amalan kelestarian bagi meningkatkan daya tahan perniagaan. Di bawah kemudahan ini, institusi kewangan akan menyediakan dana padanan sebanyak 1 bilion ringgit daripada dana mereka sendiri. Kemudahan ini adalah selaras dengan matlamat kerajaan untuk mencapai sasaran ekonomi pelepasan karbon sifar bersih pada tahun 2050. Sekarang kita akan membincangkan perkara yang sangat penting, iaitu reformasi fiskal negara. Mungkin ada yang tanya, mengapa reformasi fiskal ini penting? Okey, sama macam tabungan individu, kalau kita nak belanja lebih, kita perlu tingkatkan pendapatan. Dalam masa terdesak seperti COVID-19, kita pinjam duit untuk bantu rakyat. Tapi kita tak boleh selamanya terus meminjam tanpa had. Mengapa? Duit yang dipinjam perlu dibayar dan perlu dibayar semula dengan faedah. Jika terlalu banyak pinjaman, maka lebih banyak hasil negara terpaksa digunakan untuk membayar balik pinjaman dan bukannya untuk kebajikan rakyat dan pembangunan negara. Saya ingin ingatkan sekali lagi, segala perkara yang kerajaan lakukan harus mengambil kira kebajikan rakyat dan kebaikan negara sama ada untuk jangka masa pendek atau panjang. Ke arah ini, Jawatan Kuasa Dasar Fiskal telah meneliti beberapa cadangan yang akan menambah baik kedudukan kewangan negara dan kemampanan fiskal. Dan salah satu cadangan yang dikaji ialah perluasan asas cukai negara. Cukai adalah topik yang sensitif, namun rakyat harus ingat bahawa kerajaan perlu melaksanakannya demi memperkukuh kewangan awam serta menyokong pemulihan ekonomi. Lebih banyak cukai dapat dikutip oleh kerajaan, lebih banyak bantuan dapat disalurkan kepada rakyat yang memerlukan. Seperti yang saya nyatakan tadi, apa yang diperuntukkan oleh kerajaan bagi membantu rakyat bergantung kepada kutipan hasil oleh kerajaan. Walau apa pun langkah yang diambil, pelaksanaan mana-mana dasar hasil baru perlu mengambil kira aspek pemulihan ekonomi yang masih baru berputik dan masih fragile. Sebarang langkah baru hanya boleh diperkenalkan selepas ekonomi kembali pulih dan rakyat sudah bersedia untuk menerimanya. Buat masa ini, kita perlu tangani dulu isu-isu inflasi yang disebabkan oleh gangguan rantai bekalan global, kos tenaga seperti bahan api yang naik mendadak, serta peningkatan permintaan pengguna di seluruh dunia berikutan pembukaan semula ekonomi. Dan semua ini telah memberi kesan kepada kos sara hidup keluarga Malaysia, terutamanya bagi golongan B40 dan M40. Oleh itu, kerajaan telah dan sedang melaksanakan pelbagai inisiatif bagi menangani isu inflasi dan kenaikan harga barang keperluan asas bagi meringankan beban rakyat. Ini termasuk peruntukan sebanyak 31 bilion ringgit
dalam bentuk subsidi di bawah bajet 2022 seperti pemberian subsidi petrol, RON 95 dan diesel serta minyak masak dan tepung. Di samping itu, peruntukan sebanyak RM200 juta juga disediakan untuk mengurangkan harga barang keperluan di kampung. Bila cakap pasal hasil, tentunya yang penting juga adalah cara hasil itu dibelanjakan. Jadi, subsidi bersasar juga satu aspek yang perlu diberi penekanan. Sebagai contoh, buat masa ini, subsidi petrol RON 95 dinikmati oleh semua golongan. Tidak kira sama ada B40, M40 ataupun T20. Kajian Khazanah Research Institute pada tahun 2014 mendapati 80% subsidi sebenarnya diterima oleh golongan berpendapatan tinggi. Bayangkan, jika subsidi ini dapat dilaksanakan dengan bersasar, penjimatan tersebut boleh kita belanjakan untuk memperkasakan golongan B40 dan PKS Mikro atau mana-mana inisiatif pembangunan sosioekonomi rakyat yang lain. Satu lagi aspek disiplin fiskal adalah untuk memastikan peruntukan yang disalurkan melalui langkah-langkah bajet 2022 mencapai golongan sasar. Sehubungan itu, kerajaan telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa pemantauan bajet 2022 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Seperti yang pernah saya sebut sebelum ini, walaupun terdapat pelbagai inisiatif untuk rakyat di dalam bajet 2022, sekiranya ia tidak dimanfaatkan pun tiada gunanya. Oleh itu, proses pemantauan akan melibatkan kerjasama rapat di antara kementerian dan agensi pelaksana bagi memastikan penyaluran manfaat bajet 2022 yang efisien serta efektif. Setakat 14 Januari 2022, sebanyak RM31 bilion telah disalurkan kepada individu dan perniagaan melalui 43 inisiatif yang telah bermula semenjak 1 Januari 2022. Minggu ini juga saya berkesempatan merasmikan Minggu My Fintech 2022 dan sekaligus melancarkan Pelan Sektor Kewangan 2022 hingga 2026. Pelan Sektor Kewangan 2022-2026 ini menggariskan 3 hasil utama, iaitu kewangan untuk semua, kewangan untuk pembaharuan dan kewangan untuk kemampanan. Di samping itu, pelan ini juga mengenal pasti 5 teras strategik. Pertama, bagi mencapai hasil-hasil seperti membiayai transformasi ekonomi Malaysia. Kedua, meningkatkan kesejahteraan kewangan isi rumah dan perniagaan. Ketiga, memajukan pendigitalan dalam sektor kewangan. Keempat, meletakkan sistem kewangan pada kedudukan yang memudahkan peralihan secara teratur kepada ekonomi lebih lestari. Dan kelima, membangunkan kewangan berasaskan nilai melalui kepimpinan dalam kewangan Islam. Saya percaya tahun 2022 ini adalah tahun pemulihan penting bagi Malaysia untuk melakukan pembaharuan dan membuktikan masa depan kita sendiri. Dan saya menyeru agar sektor kewangan bekerjasama rapat dengan kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara. Dan topik terakhir untuk edisi ke-83 adalah mengenai Yayasan MySDG. Ini adalah satu kerjasama erat di antara kerajaan melalui MOF dan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu di Malaysia. Pelaksanaan dana ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk mencapai matlamat pembangunan mampan ataupun SDG semenjak negara menerima pakai Agenda 2030. SDG ini telah dijajarkan semenjak rancangan pembangunan Malaysia ke-11 dilaksanakan. Dan kini, sekurang-kurangnya satu projek SDG perlu dilakukan setahun dengan kerjasama erat antara kerajaan, sektor swasta, masyarakat sivil dan organisasi bukan kerajaan. Dana permulaan bagi Yayasan MySDG sebanyak RM20 juta ini disediakan oleh kerajaan dan sumbangan kepada dana juga akan menerima pengecualian cukai penuh sehingga 10% daripada jumlah pendapatan tahunan keseluruhan. Adalah diharapkan bahawa dana dari pelbagai sumber, sama ada dari kerajaan, sektor swasta, badan-badan korporat dan penyumbang dari dalam dan luar negeri, akan membantu untuk menyokong program dan projek SDG dengan pendekatan yang lebih sistematik dan mampan. Saya harap semua jelas dengan penerangan saya pada kali ini. Sebelum saya melabuhkan tirai laporan laksana ke-83, ingin saya ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina. Saya pasti perayaan tahun ini tentu lebih meriah dengan hampir keseluruhan rakyat Malaysia telah lengkap divaksinasi dan dengan pembukaan pelbagai sektor-sektor ekonomi dan sosial.
Walau apa pun, tolong sentiasa jaga SOP dan stay safe. Gong Si Fa Cai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.